Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Yang Dipertua atas ruang yang diberikan kepada saya sebagai ahli Parlemen Kudat untuk turut sama serta dalam perbahasan Belanjawan 2026. Saya ingin merekamkan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan atas pembentangan belanjawan yang menyeluruh dan komited dalam memperkukuh kesejahteraan rakyat. Ini merupakan kali keempat saya mengambil bahagian dalam perbahasan dasar belanjawan sejak diberikan mandat oleh rakyat Kudat pada tahun 2022. Sebagai wakil rakyat daripada Sabah, saya menyambut baik pengumuman peruntukan sebanyak 6,9 bilion kepada wilayah Sabah. Jumlah yang merupakan peruntukan tertinggi berbanding dengan tahun-tahun terdahulu. Namun saya ingin tegaskan di sini, sebesar manapun angka yang diumumkan, nilai sebenar belanjawan itu hanya akan dapat dirasai apabila pelaksanaan belanjawan ini benar-benar sampai ke akar umbi masyarakat dan dilaksanakan dengan tulus, berintegriti, dan bebas dari ketirisan. Sabah masih merupakan antara wilayah yang paling tercicir dari segi pembangunan infrastruktur asas. Justru peruntukan yang besar ini tidak boleh sekadar menjadi angka dalam dokumen rasmi. Ini adalah masanya untuk memastikan setiap sen digunakan dengan tulus dan berintegriti. Puan Yang Dipertua, sebagaimana angka besar tidak bermakna sekiranya peruntukan yang diumumkan gagal dibelanjakan sepenuhnya. Sebagaimana yang berlaku dalam belanjawan 2023 dan 2024. Saya anggarkan kurang daripada 50% peruntukan pembangunan Sabah berjaya dibelanjakan. Dan ini adalah satu kerugian yang besar buat wilayah kami. Jika tren ini berterusan sehingga 2027, Sabah dijangka kehilangan lebih daripada 15 bilion dalam bentuk dana pembangunan yang sepatutnya diterima tetapi tidak dilaksanakan dalam penggal Parlimen yang ke-15 ini. Ini bukan soal Sabah minta lebih, tetapi apa yang telah diumumkan sepatutnya dilaksanakan. Saya paham tanggung jawab kerajaan amat besar, terutama dalam usaha menangani defisit fiskal negara. Namun, usaha menstabilkan fiskal tidak sepatutnya mengorbankan peruntukan pembangunan khususnya wilayah Sabah. Kita tidak boleh terus menggunakan pendekatan penjimatan atas kertas dengan cara membawa baki peruntukan yang tidak dibelanjakan tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Ini mungkin nampak baik dari segi angka keuangan negara, tetapi hakikatnya ia menafikan hak pembangunan rakyat di wilayah ataupun negeri yang sepatutnya menerima manfaat segera. Saya menyifatkan ini sebagai satu bentuk creative accounting yang mungkin memperindahkan laporan fiskal, tetapi dalam masa yang sama mengorbankan Sabah dan wilayah-wilayah lain yang memerlukan pembangunan yang mendesak. Justru saya ingin bertanya kepada Kementerian Keuangan, berapakah jumlah sebenar peruntukan pembangunan yang telah dibelanjakan bagi Sabah untuk tahun 2023 dan 2024? Dan berapakah peratusan pelaksanaan berbanding jumlah belanjawan yang telah diperuntukkan? Puan Yang Dipertua, saya dipahamkan ratusan proyek sakit dan terbengkelai masih berlaku di Sabah sehingga ke hari ini. Persoalannya, daripada ratusan proyek gagal ini, berapa ramai kontraktor ataupun agensi yang benar-benar dibawa ke muka pengadilan? Kerajaan Madani sering menegaskan komitmen terhadap ketulusan dan integriti dalam perbelanjaan awam. Namun selepas 3 tahun saya di Dewan ini, saya masih belum nampak tindakan konkret terhadap kegagalan proyek-proyek di Sabah. Sebagai contoh, saya sendiri telah membuat laporan kepada SPRM berhubung beberapa proyek yang gagal dalam Parlemen Kudat. Proyek solar di Pulau Tigabu, Manawali dan Belambangan tidak pernah disiapkan walaupun peruntukan telah disalurkan. Proyek bekalan bekalan listrik luar bandar di Mengkubau yang bermula sejak 2013 tetapi masih gagal disiapkan mengakibatkan kerugian berjuta ringgit dan sekurang-kurangnya 9 kampung masih belum menerima bekalan listrik hingga ke hari ini. Saya menuntut siasatan yang telus dan menyeluruh oleh pihak SPRM serta tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuai atau menyeleweng di dalam pelaksanaan proyek-proyek ini. Jangan biarkan rakyat terus menanggung akibat daripada kelemahan dan kelalaian orang lain. Saya juga ingin menyuarakan kebimbangan berhubung cara penganugerahan dan pelaksanaan proyek pembangunan yang sedang berjalan ketika ini, khususnya proyek Pen Borneo.
Saya dimaklumkan terdapat kontraktor utama yang menang tender karena bidaan paling rendah, tetapi selepas itu menjual semula proyek tersebut kepada syarikat lain dengan harga yang jauh lebih rendah. Kontraktor utama ambil untung atas angin 30% dan proyek dijual kepada subkontraktor yang tidak berkeupayaan, yang akhirnya package diserahkan sepenuhnya kepada kontraktor asing, sekaligus menafikan peluang kepada syarikat-syarikat tempatan. Apa jadi dengan dasar sekurang-kurangnya 30% pelaksanaan proyek harus melibatkan kontraktor tempatan? Ia kini tinggal sekadar angan-angan di atas kertas. Saya percaya tanpa ketegasan dan intervensi segera daripada pihak kerajaan, proyek sebesar Pen Borneo ini berisiko besar untuk menjadi satu lagi kegagalan, sama seperti banyak proyek terdahulu di Sabah yang sakit dan terbengkalai. Saya mengambil kesempatan ini untuk berakamkan penghargaan kepada kerajaan atas kelulusan beberapa proyek baharu di Parlimen Kudat. Antaranya pembinaan Jalan Mangkapun Pitas dan Kompleks Maritim Zon Kudat. Namun begitu, saya ingin mengulangi permohonan saya kepada kerajaan untuk mempertimbangkan kelulusan beberapa proyek naik taraf jalan raya yang sangat penting dan telah lama dinantikan oleh kawasan rakyat di kawasan saya. Di daerah Pitas, Jalan Lok Dangkan, Jalan Pantai Teradas Mapad, Jalan Kabatasan Botung Menduring, Jalan Pinapak Kobon, Jalan Sulong Kapit Mendurian, Jalan Tiga Tarok Melubang. Di daerah Kudat, Jalan Sikwati Marabau Rampai, Jalan Dampirit Masangkong Sumandakon, Jalan Gumandang, Jalan Loro, Jalan Longgom Tiga Papan, dan Jalan Nangka Pinurat. Di Pulau Banggi sekali lagi saya mohon supaya Jalan Trans Banggi daripada Maliu ke Dogoton dibina dengan segera. Proyek-proyek ini bukan sahaja penting untuk menghubungkan kampung-kampung di Pekan, tetapi juga penting untuk akses pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi masyarakat luar bandar. Saya harap agar permohonan ini diambil serius, karena setiap jalan yang saya sebutkan ini membawa harapan ribuan rakyat di kawasan saya yang selama ini masih bergelut dengan akses kemudahan asas yang sangat terhad. Puan Yang Dipertua, saya ingin mengulangi dengan tegas bahwa masih terdapat lebih daripada 4.000 buah rumah di Parlimen Kudat yang belum mendapat bekalan air bersih dan listrik. Masalah ini bukan baru dan saya yakin ia memerlukan penyelesaian segera yang proaktif dan berkesan. Isu bekalan air, saya sadar bahwa untuk menyalurkan air terawat ke seluruh kawasan pedalaman memerlukan kos yang besar. Maka dengan itu saya mencadangkan semula agar kerajaan memperuntukkan pembinaan telaga tiub untuk kampung-kampung yang jauh daripada saluran pipe utama. Ini adalah salah satu alternatif yang praktikal dan boleh dilaksana dengan segera demi menjamin akses air bersih khususnya kepada masyarakat luar bandar yang selama ini terpinggir. Isu bekalan listrik, bagi Pulau Banggi masalah listrik sangat kritikal dan berulang. Malah boleh putus bekalan sehingga 7 kali sehari, seperti mana yang pernah saya bangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya mendesak agar kerajaan menyegerakan pelaksanaan kabel dasar laut sama ada daripada Kudat ataupun Pitas ke Pulau Banggi untuk menstabilkan bekalan listrik di pulau tersebut. Selain itu, saya turut memohon kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah agar mencari alternatif jangka pendek untuk memastikan listrik yang lebih stabil dan tidak terus membebankan rakyat dan para penyaga di Pulau Banggi. Kudat merupakan nadi utama dalam rancangan ekonomi biru, sejajar dengan wawasan pembangunan lestari yang memberikan tumpuan kepada sektor maritim dan sumber laut. Oleh itu, pembukaan semula operasi Kudat, Pelabuhan Kudat, khususnya bagi urusan perdagangan antara bangsa, perlu dipercepatkan dan dilaksanakan secara menyeluruh. Saya juga mencadangkan kepada Kerajaan Sabah. Saya juga telah mencadangkan kepada Kerajaan Sabah dan telah pun diluluskan oleh Kabinet Sabah agar diwujudkan satu kawasan industri strategik yang dinamakan Blue Economy Industrial Park di Kudat. Kawasan ini bakal menjadi pemangkin utama pembangunan berskala besar di Parlimen Kudat dan sekitar zon utara Sabah, sekaligus membuka peluang pekerjaan dan ekonomi baharu kepada masyarakat setempat. Saya memohon sekali lagi kepada Kementerian Pengangkutan untuk mempertimbangkan dan meluluskan penambahbaikan
lapangan terbang Kudat bagi memperkukuhkan jaringan konektiviti udara dan logistik serantau serta menyokong sepenuhnya agenda ekonomi biru ini. Sekali lagi saya mohon agar klinik desa dibina di Pulau Tigabu, Pulau Balambangan dan Pulau Tanjung Manawali. Saya mencadangkan agar klinik kesehatan Banggi sedia ada dinaik taraf menjadi hospital daerah. Hal ini amat wajar memandangkan jarak perjalanan yang jauh dan risiko perjalanan laut yang perlu dilalui pesakit untuk mendapatkan rawatan di Hospital Kudat. Pada masa yang sama saya ingin mendesak supaya peralatan dan kemudahan di Hospital Kudat turut dinaik taraf, termasuk penambahan katil, peralatan rawatan kecemasan, serta fasilitas sokongan pesakit luar bandar. Pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur kecil adalah nadi utama kepada kemajuan luar bandar. Ya, secara langsung memberi kesan kepada usaha rakyat di kampung dalam mengusahakan tanah terbiar, meningkatkan hasil pertanian dan memperbaiki taraf ekonomi keluarga mereka. Saya menyambut baik inisiatif Kementerian Ekonomi yang memberikan peruntukan dana bagi pelaksanaan proyek berskala kecil ini. Namun, saya ingin menyuarakan kekesalan saya terhadap kaedah pelaksanaan dan permohonan yang dilihat tidak menepati keperluan sebenar rakyat, terutama sekali di kawasan luar Bandar Sabah. Contohnya, sistem permohonan dalam talian yang diwujudkan oleh Menteri Ekonomi terdahulu, meskipun niatnya baik, tapi gagal mencapai golongan sasaran, yaitu rakyat di kawasan yang tidak mempunyai capaian internet, tidak celik teknologi, ataupun tidak paham prosedur permohonan digital. Justru saya mendesak agar Kementerian Ekonomi menggunakan cadangan-cadangan daripada ahli parlimen kawasan yang lebih memahami keperluan sebenar masyarakat setempat dan tidak bergantung sepenuhnya kepada sistem dalam talian yang tidak inklusif. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berhormat Menteri Kuskop yang telah meluluskan beberapa cadangan pembinaan tamu desa di Parlimen Kudat. Proyek-proyek ini amat bermakna kepada masyarakat kampung karena membuka peluang kepada mereka untuk memasarkan hasil pertanian dan tangkapan laut, menjana pendapatan sampingan, mewujudkan ekosistem ekonomi desa yang lebih aktif dan mampan. Saya mohon kepada Kuskop untuk mempertimbangkan pembinaan beberapa lagi cadangan tamu desa dalam Parlimen Kudat. Saya berterima kasih juga kepada kerajaan atas inisiatif jalan-jalan ladang melalui Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Saya mohon agar lebih banyak jalan ladang dibina di Parlimen Kudat, memandangkan sebahagian besar penduduk di Parlimen Kudat bergantung sepenuhnya kepada mata pencarian hasil ladang sawit dan getah. Puan Yang Dipertua, di kesempatan ini saya mohon penjelasan terbuka daripada kementerian yang berkaitan. Apakah benar desas-desus bahwa cadangan tabung haji Kudat akan ditutup? Sekiranya benar, maka saya membantah sekerasnya karena tindakan ini tidak selari dengan usaha kerajaan untuk merapatkan jurang kemudahan antara wilayah. Sebaliknya, kerajaan wajar memperluaskan capaian perkhidmatan asas seperti tabung haji dan bukannya mengecilkan akses terhadapnya, terutama sekali di kawasan yang jauh dari pusat bandar utama. Ratu Yang Dipertua, saya ingin bertanya kepada Ratu Yang Dipertua dan seluruh ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan saya mohon jawaban secara jujur dan bukan jawaban politik. Berapa banyak perkara di dalam perlembagaan Malaysia yang boleh dianggap tidak wajib untuk ditunaikan? Setahu saya, setiap undang-undang dan peruntukan di dalam perlembagaan adalah wajib dijunjung dan dilaksana karena yang merupakan asas kepada keluhuran perlembagaan negara ini. Namun begitu, terdapat satu perkara yang tercatat dengan jelas dalam perkara 112C jadwal ke-10 bahagian 4 perkara 2, yaitu hak Sabah untuk menerima 2/5 ataupun 40% hasil kutipan cukai perlu dikembalikan kepada Sabah. Malangnya hak ini tidak pernah ditunaikan sepenuhnya sejak penubuhan Malaysia sehingga ke hari ini. Saya berpendapat bahwa kegagalan untuk menunaikan peruntukan ini merupakan satu pencabulan terhadap perlembagaan dan ia memberi kesan langsung kepada
kepercayaan rakyat Sabah terhadap keikhlasan Kerajaan Persekutuan. Atas keingkaran ini, rakyat Sabah beranggapan bahwa kerajaan pusat dan secara tidak langsung rakyat pada keseluruhannya di Semenanjung berhutang kepada Sabah. Karena hak yang dijamin undang-undang tidak pernah dilaksanakan sepenuhnya. Selama ini kita terus mengabaikan perkara ini, selama itulah jurang kepercayaan antara Sabah dan pusat akan kekal terpisah jauh. Amat mengecewakan apabila janji demi janji terus dilafazkan oleh pemimpin negara berkenaan tuntutan hak Sabah ini, tetapi sehingga ke hari ini yang tinggal hanyalah gemak kosong tanpa penyelesaian. Wahai rakyat Sabah, kita telah menyaksikan penipuan demi penipuan selama berpuluh tahun. Hak kita dijadikan umpan politik setiap kali pilihan raya menjelma. Tapi selepas itu kita kembali ditinggalkan. Menjadi sekadar penumpang di tanah sendiri. Saya ingin menegaskan, tiada siapa yang akan mengubah nasib kita selain diri kita sendiri. Jika kita tidak berani mengangkat suara, jika kita terus menyerahkan masa depan kita kepada orang luar, sampai bila-bila pun kita akan terus hidup sebagai peminta sedekah di tanah sendiri. Kita bukan pengemis, kita bukan pelengkap statistik dalam pelan orang lain. Kita adalah nadi kepada Sabah yang sebenar, dan kuasa ada di tangan kita melalui undi kita. Datuk Yang Dipertua, sekian daripada Kudat mohon menyokong. Sekian, terima kasih.